Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk memahami pengaturcaraan. Okey. Okey, sebelum kita mulakan untuk pembelajaran hari ini, kita tengok hasil kerja murid yang cikgu dah bagi kamu pada minggu lepas. Okey, tugasan 1, di mana cikgu minta kamu pilih satu peralatan atau perkakasan di rumah dan tunjukkan cara atau langkah-langkah ia berfungsi. Okey, mari kita tengok Okey, tadi Akil tunjukkan langkah-langkah menggunakan setrika, di mana mula-mula kita kena on dulu switch dia. Okey, lepas tu tekan butang on pada setrika tersebut, tunggu sehingga panas dan boleh mula setrika baju. Okey, so dalam setrika tu dia ada microchip, micro pengawal, micro pengawal yang membolehkan ia memberi arahan kepada setrika tu untuk kita iron baju. Bolehkan setrika tu panas, berfungsi panas dan kita boleh iron baju. Okey, kita tengok pembelajaran untuk hari ini. Di mana objektif pembelajaran, murid dapat membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam dua atur cara komputer. So ada satu set arahan dalam dua atur cara komputer. Kita tengok pada kriteria kejayaan untuk capai objektif tu. Yang pertama, menyatakan satu set arahan bagi satu aktiviti harian. Mula-mula kamu kena tahu dulu aktiviti harian tu, kamu boleh nyatakan satu set arahan untuk aktiviti tersebut dan mengaitkan aktiviti harian tersebut dengan satu set arahan dalam atur cara komputer dan penambahan atur cara bagi penambahan fungsi tu. So macam mana dia boleh ada dua atur cara? Sebab dia ada penambahan fungsi. Penambahan fungsi mesti ada penambahan atur cara. Okey, kita tengok dulu set arahan aktiviti ni, aktiviti harian ni. Aktiviti menggoreng ayam menggunakan dapur gas. Kalau awak selalu tengok ibu-ibu kamu masak di dapur, mula-mula panaskan minyak dalam kuali. Panaskan minyak dalam kuali. Setelah minyak betul-betul panas tu, ibu kamu akan masukkan ayam satu per satu. Dan kemudian kita akan goreng sehingga masak. Lepas tu angkat ayam tersebut dan hidangkan. So ini adalah arahan, set arahan aktiviti harian. So bila set arahan dia mesti mengikut urutan. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Tahukah kamu alatan atau perkakasan apakah yang boleh berfungsi seperti aktiviti harian tadi? Tadi kita buat secara manual. Tapi ini ada mudahkan sikit cara. Kita ada alat atau perkakasan untuk berfungsi macam aktiviti harian tadi. Kat sini kita ada air fryer dan juga deep fryer. Perkakasan yang boleh menggantikan fungsi aktiviti harian tadi, menggoreng ayam ke, menggoreng ikan ke. So kita boleh gunakan air fryer yang kat sini, gambar sebelah atas ni adalah air fryer dan gambar sebelah bawah ni adalah deep fryer. Mari kita tengok next slide ni. Apa yang dia ceritakan? Kita nak tengok
Okay, so drip fryer ni tadi dia ada power light, dia ada heat light. So dia ada fungsi lah untuk setiap satu tu. Jadi kita boleh setting suhu ya. Kalau yang goreng-goreng kat dapur cikgu yang biasa tu tak ada kena agak-agak kalau minyak tu dah panas. So cikgu pun masukkan ayam, okey. Ibu-ibu kamu pun macam tu, okey. Tapi kalau deep fryer ni dia tadi dia ada kita settingkan suhu. So bila dia panas nyalaan, okey, heat light tu akan nyala. Jadi kita tahulah minyak tu dah panas. Berbeza ya kalau dekat dapur biasa tu letak minyak atas kuali. Tengok dia berasap sikit letak. Kalau dah terlewat sikit berasap banyak. Boleh hangitkan makanan. Tapi yang deep fryer ni dia ada setting suhu. Jadi suhu berapa-berapa yang kita nak. Jadi lepas tu kita tengok heat light tu, barulah kita masukkan ayam. Kita boleh goreng ayam tersebut. Okay? So itulah fungsi-fungsi ni cara komputer kat dalam tu. Okay? Dia ada mikro pengawal. So dia boleh hantar arahan, set arahan. Ada penambah fungsi sekali kat situ. Okay? Okey, jadi soalan kat sini, nyatakan fungsi tambahan yang boleh ditambah dalam mata cara komputer bagi deep fryer ini. Okey, deep fryer tadi yang cikgu cakap, dia ada fungsi tambahan suhu tu. Okey, suhu. Kalau kita goreng ayam dekat dapur biasa, kita agak-agak je dia panas. Okey, tapi kat situ dia ada settingkan suhu. So bila heat light tu nyala, kita tahu dia dah panas, so kita masukkan ayam dan kita boleh pilih suhu yang kita nak. Okey, fungsi tambahan yang mungkin kita boleh tambah penggera bunyi. Okey, jadi bila dia panas, so dia berbunyi. Jadi kita pun terus masukkan ayam. Itu yang maksud dia ada penambahan fungsi dan penambahan atur cara. Okey. Okey, bagaimanakah penambahan fungsi ini berlaku? Yang tadi cikgu cakap lah. Okey, bila tambah fungsi, mungkin penggera bunyi. So nak bagi dia ada bunyi tu, jadi kenalah tambah atur cara. Okey, kita kena tambah atur cara. Okey, jadi mikro pengawal dia tu ada dua atur cara. Okey, satu settingkan untuk suhu, satu mungkin untuk penggera bunyi. Itulah fungsi dia, penambahan atur cara tu. Okey. Okey, itu saja untuk kali ni. Jadi tugasan kamu, sila senaraikan satu aktiviti harian dan kaitkannya dengan atur cara komputer. Macam cikgu buat tadi. Goreng ayam ke goreng ikan di dapur. Dengan minyak tu kita panaskan dan cikgu tak tahulah suhu dia berapa. Cikgu agak-agak je. Bila dah betul-betul panas, cikgu rasa dia panas, cikgu pun masukkan ayam goreng. Okey, itu secara manual lah dekat dapur gas tu. Okey, jadi bila guna deep fryer tadi ada penambahan fungsi dia ada penambahan fungsi di mana button ada heat light, lepas tu ada suhu. Okey, so suhu tu kita boleh setkan. Okey, kita boleh laraskan suhu yang kita nak. Okey, jadi soalan yang seterusnya, bagaimanakah alatan-alatan tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut? Jadi kamu pilih satu aktiviti harian, kaitkan dengan satu atur cara komputer, okey, dan bagi fungsi tambahan penambahan fungsi atau penambahan atur cara bagi set arahan tersebut dan ceritakan bagaimana alatan itu berfungsi, dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Okey, jadi tadi yang penting kat sini kamu boleh membuat perkaitan antara langkah-langkah harian dengan satu set arahan
dalam dua atur cara komputer. Maksud dua atur cara komputer ni, tengok kriteria kejayaan ni. Yang pertama tadi kita nyatakan satu set arahan bagi satu aktiviti harian. Set arahan tu mesti mengikut urutan. So cikgu pilih menggoreng ayam tu cikgu buat dalam ikut urutan. Okay? Jadi satu set arahan. Okey, yang kedua mengaitkan aktiviti harian tersebut dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Okey, yang cikgu guna deep fryer tu, okey. Dan penambahan atur cara bagi penambahan fungsi. So mungkin sesuatu atur cara alatan tu dia ada dua atur cara komputer, dia ada penambahan fungsi lah. Macam tadi cikgu bagi contoh. Okey, jadi kamu pilih satu tugasan seterusnya, pilih lagi satu perkakasan yang ada di rumah kamu ataupun yang kamu tahu yang mempunyai tambahan fungsi, okey. Dan kaitkan dengan satu set arahan dalam aktiviti harian, okey. Lebih kurang tugasan yang minggu lepas, cuma kamu dia updatekan lagi, dia ada penambahan fungsi, okey. Okey, cikgu harap kamu capailah kedua-dua kriteria kejayaan ini dan capai objektif kita pada kali ini. Okey, itu saja untuk hari ini. So, cikgu harap kamu faham. Dan jangan lupa ya, tugasan-tugasan cikgu akan upload dalam GC. Okay, so cikgu harap semua dah join GC cikgu. Dan sila siapkan tugasan. Okay, cikgu bagi masa 2 minggu. Untuk kamu siapkan tugasan dan upload. So tugasan boleh buat dalam bentuk PowerPoint ataupun boleh buat video pendek yang tempoh masanya dalam 1 minit dan ke bawah. Okay? Boleh terus buat video simple-simple. Apa alatan rumah kamu yang ada, so kamu terus gunakan dan rakamkan. Okay? Okay, itu saja kali ini. Sekian. Terima kasih.